pantang larang selepas bersalin yang commonly kita dengar. Contohnya macam tak boleh jalan laju-laju, kena pakai kain batik. Lepas tu lepas bersalin ni kena duduk diam-diam je kat rumah, tak boleh keluar. And then ada yang cakap kena pakai pilih, semua tu kan. Masa saya bersalin anak yang pertama tu, saya tak adalah exactly ikut pantang larang sangat pun. Yelah, sebab kita belajar sains ni, kita tahu benda tu. Tapi pernah lah sekali tu sajalah teringin nak try pakai pilis. So masa saya nak pakai tu, husband saya doktor, husband saya juga kan, kenapa nak pakai pilis ni? So cakap lah, oh orang kena pakai sebab dia takut nanti masuk angin. So husband saya terus tanya, boleh tak explain patofisiologi, macam mana angin tu boleh masuk dalam badan? Oh jam. Memang tak nak jawab, saya terus cuci balik benda tu, tak pakai dah. So sebenarnya benda tu kita kena relate dengan sains lah. Okay, kita back tu balik, kenapa ada pantang larang ni pada zaman dahulu. Cuba you tengok balik dekat dalam video-video lama, zaman-zaman dulu masa black colour, white and black colour saja filem kan. You tengok Malaysia masa tu dah ada ke highway macam sekarang ni? Tak ada, betul? Lepas tu zaman tu tak, kita kata facility, transportation dan number of hospital daripada kita rumah tu nak ke facility healthcare center tu sangat-sangat jauh. So waktu zaman dulu-dulu, orang dulu-dulu mungkin dia tak ada berapa banyak pendedahan tentang kesihatan. Jadi dia nak mudah, dia wujudkan pantang larang ni untuk mengelakkan daripada benda-benda buruk berlaku. Saya bagi contoh. Katakanlah dia kata, oh lepas bersalin tak boleh jalan-jalan, duduk je rumah. Sebenarnya tak boleh. Dari segi perubatan, seorang ibu yang lepas bersalin, you kena berjalan perlahan-lahan lah. Maksudnya you still berjalan, bukanlah kata duduk saja, tak. Even though lepas you dah Caesar pun, kalau you dah habis Caesar, you dah kuat sikit, dan misi akan mula instruct ibu tu untuk mula berjalan. Kenapa? Kalau you duduk diam saja macam ni, relax, macam you naik kapal terbang lama-lama, flight you panjang, orang akan suruh you bangun, berjalan sikit dan duduk balik. Sebab risiko kalau you duduk saja, you boleh dapat pulmonary embolism. Di mana keadaan badan you tu menghasilkan darah yang sangat pekat kan. Lepas tu dia ada macam plug lah, dia pecah sikit, dia jalan-jalan, dia pergi tersumbatkan dekat mana-mana you punya vital organ lah. Contohnya macam kita punya jantung, you boleh dapat heart attack, you boleh meninggal sebabkan benda-benda macam tu. Kalau pulmonary embolism tadi, dia tersekat dekat you punya saluran pernafasan lah, sistem respiratory tu. Dan kita pernah dengar orang sebut perkataan tumpah darah, betul tak? So tumpah darah ni dia berlaku, kalau dari segi medical dia ada dua definisi, primary and secondary postpartum hemorrhage. So di mana primary tu dia berlaku less than 24 hours. Biasanya dia baru bersalin, lepas tu dia dah bleeding. Ataupun bila dia dah balik rumah lah, maksudnya dah lama-lama, dah beberapa hari tu baru dia bleeding. Itu kita panggil secondary PPH. So bayangkan bila ibu tu bleeding, dia bukan bleeding sikit macam period tu, bukan. Dia akan bleeding like banyak gila kan. Itu satu. Lepas tu zaman dulu bukan semua orang bersalin ke hospital, betul tak? Ada orang yang bersalin dekat rumah. Mungkin ada risiko-risiko uri yang terlekat. So benda-benda tu menyebabkan infection, pendarahan, apa semua tu. Makanya orang tua-tua ni disebabkan dia tak tahu nak treat benda tu dengan betul, dia terus je keluarkan statement, okay kau jangan buat benda-benda ni, kau tak boleh buat benda-benda ni, nanti kau turun darah. Bila kau turun darah, dia nak bawa you pergi ke hospital, which ambil masa sangatlah lama. Dengan zaman dulu orang tak semua orang ada kereta, ambulans tak banyak. So ETA daripada rumah tu nak ke hospital tu sangat lama. Risiko untuk menyebabkan kematian ibu tu sangat tinggi. Sebab itulah ada banyak pantang-pantang larang. Tetapi bukan semua pantang larang tu juga yang logik. Contoh macam saya bagi contoh macam pilis tadilah. Mana dia masuk angin? Badan nak masuk angin macam mana? So kalau you tak pakai, tak berdosa pun. So tak nak pakai pun tak ada masalah. Contohnya ada juga yang kata, oh tak boleh makan makanan ni. Makanan ni menyebabkan angin. Makanan ni menyebabkan tak angin. Makanan ni boleh makan. Ada yang kata, oh makanan pokok menjalar ni tak boleh kan. Sebenarnya boleh je, tapi it depends on your body. Ada setengah orang bila dia makan, dia punya perut tu nak mencernakan makanan tu, perut dia memang special sikit. Dia macam menghasilkan gas yang berlebihan. Dia easily bloated bila dia makan sentuh-sentuh. Contohnya macam bawang ke kacang, dia senang dapat bloatedness bila dia makan benda macam tu. Tapi you tak bolehlah kata macam, oh tak boleh makan benda ni. Kalau makan je confirm bloated, confirm you akan dapat angin. Tak semua orang akan angin. So depends on individu tersebut. So saya punya suggestion, kalau you teringin nak makan makanan tertentu, bila you teringin lah nak makan kan, boleh kata teringin nak makan laksa. Kalau dengar orang tu kata, tak boleh, laksa tu ni apa semua, rasalah 2-3 suap. Kalau you tengok, oh okey, badan okey, tak ada masalah, makanlah. Tapi kalau you dah makan 2-3, lepas tu dah rasa macam macamlah angin, tak sedap badan semua tu, then janganlah makan. Maksudnya next time dah tahu dah, oh makanan ni lepas bersalin tak sesuai, then you kena stop. Kadang-kadang benda-benda ni dia berlaku disebabkan perubahan hormon tau. Ada juga orang sebelum bersalin lagi dia tak boleh dah makan. Dia dah kata, mesti tak boleh bau lah benda ni. Saya waktu tak mengandung boleh je makan, tiba-tiba mengandung tak boleh makan. Ada yang waktu mengandung cantik, semua boleh makan. Pada bersalin tiba-tiba tak boleh makan sebab
kitaran-kitaran hormon yang berlaku di dalam badan yang menyebabkan badan ambil masa untuk adapt. Dan kadang-kadang makanan tu mungkin menyebabkan you rasa tak selesa. That's why lah you dapat benda-benda yang macam tu. But macam saya cakap tadi, you tak boleh blame semua makanan ni you cakap okey semua orang tak boleh makan. Tak semestinya. Sebenarnya kebanyakan doktor-doktor yang bising, yang against benda pantang-pantang ni, dia bukan kata tak boleh buat 100%. Tapi dia nak cakap you jangan spread benda yang tak betul. Kalau contoh makanan tu you makan, you yang rasa tak okey, jangan cakap semua orang makan, semua orang tak okey. Kecuali kalau makanan-makanan yang tak berkhasiat lah. Contoh, ibu tu nak minum air gas lepas bersalin, definitely tak boleh lah. Kalau tiba-tiba masa mengandung sugar tengah tinggi, ada gestational diabetes mellitus, lepas bersalin buat pula perangai nak KFC, nak makan air gas apa semua, tak boleh lah. Sebab subsequently sugar you tak betul, nanti tiba-tiba you kena benda-benda lain pula, dah menyusahkan family. Siapa nak menyusuh anak apa semua tu, so kena fikirlah benda-benda tu. So pendek kata, pantang larang ni diwujudkan kerana kita kata limitation yang berlaku pada zaman dahulu mewujudkan benda-benda ni.